kenapa Finland tanpa Tuhan, tanpa Nabi Muhammad, tanpa Quran, tanpa hadis, jujur buat kerja. Alang-alang Ustaz kata Ustaz okey je, ada satu soalan yang anda nak tanya juga sebab soalan ni very practical. Soalan ni lebih kurang sama. Pertama dari Nurudiana, di Finland tiada penaziran kan Ustaz? Tapi apa yang membuatkan guru-guru di sana bermotivasi dan integriti dalam PDP? Soalan tu lebih kurang macam Fakhruddin dia kata, apa pendapat Ustaz jika PPD atau sekolah swasta sentiasa push guru-guru untuk habiskan silibus walaupun dalam keadaan pandemik? Dia ada sistem nazir, PPD, bla bla bla. Soalan ni saya suka kalau director drama ke boleh buat filem kan. Sebab ada pelbagai benda yang menarik di dalamnya. First kali, betul, di Finland tidak ada penaziran. Penaziran dimansuhkan pada tahun 1979, lebih kurang gitu. Penaziran lama dah tak ada. Dan ketika penaziran itu dimansuhkan, ia dimansuhkan bukan semestinya kerana guru dipercayai, tetapi kerana masalah ekonomi yang teruk di Finland pada tahun 1970-an itu menyebabkan kerajaan pusat tak ada duit untuk support kerajaan-kerajaan tempatan, maka mereka terpaksa rilis beberapa kuasa, antaranya adalah pendidikan. Oleh kerana kami tak boleh bagi kamu duit, kamu kena cari duit kamu sendiri, therefore kami juga serahkan kuasa untuk kamu decide macam mana kamu nak gerakkan pendidikan kamu. Maka bermulalah era desentralisasi di Finland pada tahun akhir 1970-an tu. Jadi mereka terpaksa memansuhkan penaziran itu ketika itu kerana faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor luaran dia ialah kerana bajet, faktor dalamannya ialah kerana mereka nak bergerak ke arah guru-guru mesti boleh dipercayai untuk buat kerja mereka. Jadi soalan yang timbul, kenapa Finland guru-gurunya walaupun tidak ada penaziran tetapi mereka buat kerja dengan jujur dan telus menjadi dan tidak perlu laporkan? Saya suka kalau soalan itu kita masukkan elemen agama. Dengan kita menukar soalan itu kepada kenapa Finland tanpa Tuhan, tanpa Nabi Muhammad, tanpa Quran, tanpa hadis, jujur buat kerja. So agama kita ni apa? Sampah. Kan? Percaya kepada Allah, pergi umrah, makan makanan halal. Kan? Ayam pun tak boleh ada sumbang mahram. Antara yang pernah punyalah tinggi standard agama kita. Tapi nak suruh jujur buat kerja pun tak boleh. Jadi kita tanya baliklah soalan tu. Saya memang fikir sungguh-sungguh. Saya duduk di Finland itu, wallet cicir dapat balik. Pergi travel ke Amsterdam, kena rompak, beg saya kena curi, punyalah sedih. Balik ke Finland, terkejut, tambah lagi terkejut sebab rupanya rumah terlupa kunci. 2 minggu tinggalkan rumah tak kunci. Tak hilang apa-apa. So kenapa? Adakah kerana agama kita tak mampu menjadikan orang jujur? Tanyalah diri kita sendiri kan. So itu satulah yang kita boleh timbulkan. Yang keduanya, apakah yang menyebabkan cikgu-cikgu di Finland ni mereka buat kerja tu? Very systemic untuk jawab soalan tu. Pertama sekali, di Finland tak mudah untuk jadi cikgu. Very very difficult untuk dapat tempat dalam program teacher training supaya qualified as a qualified teacher. Dan pemilihan guru bukan terdiri daripada pelajar yang paling cemerlang sekolah keputusan kueksa, tetapi dipilih di kalangan calon yang sesuai untuk menjadi cikgu. So dia menggabungkan di antara keputusan kueksa yang baik dan kalau tak baik pun melalui interview dan beberapa proses pemilihan pelajar yang spesifik dilakukan oleh Fakulti Pendidikan, terpilih untuk menjadi cikgu. Gaji bagus tak? Finland bukan negara yang memberikan gaji lumayan kepada guru seperti yang disangka oleh ramai orang. Gaji cikgu di Finland adalah di antara gaji pemegang master degree terendah. Maksudnya untuk menjadi cikgu di Finland, you kena ada master degree. Master degree holder, kerja lain umumnya mempunyai gaji yang lebih tinggi daripada cikgu. Tetapi yang menyebabkan cikgu stay kerja ialah pertama,
kepercayaan yang diberikan oleh pihak kementerian kepada guru untuk menggunakan semua yang dia tahu sebagai cikgu untuk buat kerja dia. Dan ini sangat memberikan kepuasan kepada cikgu. Sebab cikgu adalah professionals. Mereka tahu apa yang terbaik untuk anak murid mereka dan mereka tidak perlu memikirkan majlis perbandaran ke kementerian ke apa ke. Mereka tak perlu. Yang mereka perlu fikir ialah apa yang terbaik, itulah yang perlu saya buat untuk anak murid saya. Pertama. Kedua, yang employ cikgu bukan Kementerian Pendidikan ataupun JPA kalau di Malaysia. Yang employ cikgu adalah pengetua sekolah. Pengetua sekolah yang interview guru yang nak mengajar di sekolah dia. Jadi tidak berlaku di Finland cikgu ditukar sekolah sesuka hati. Cikgu terpaksa pindah. Tak sebab-sebab apa tahu, bergaduh dengan pengetua ke, tak suka dengan pegawai ni ke, pegawai tu dah kena tukar ke, sebab masalah politik kena tukar ke. That doesn't happen in Finland. Kalau you mengajar di sekolah tu, very very unlikely you akan berpindah dari sekolah tu kecuali kerana you nak berpindah atas apa-apa faktor kan. Jadi selesa, you duduk dekat situ, you nak beli rumah ke, nak apa ke, stabil. Itu yang kedua. Yang ketiganya, of course, menjadi cikgu ini umumnya pekerjaan guru itu dihormati di dalam masyarakat. Saya sudah tidak lagi percaya kepada tanggapan awal dulu bahawa cikgu di Finland ini dihormati sebegitu hebat. Tidak. Cikgu dikutuk, cikgu dijadikan sebagai bahan ketawa dalam tabloid, sitcom pun ada. Tetapi bukan pada level sehingga profesionalisme mereka dipersoalkan. Tak ada. Sebab itu, keputusan peperiksaan SPM, PT3, UPSR di Finland, maksudnya Finland ni dia tak ada UPSR, dia tak ada PT3, dia tak ada SPM, dia ada STPM sahaja. UPSR, PT3 dan SPM level Finland ialah berdasarkan markah yang diberi oleh guru di sekolah berkenaan. Maknanya bila pelajar nak apply masuk high school, keputusan yang dihasilkan oleh cikgu di sekolah itulah dianggap sebagai keputusan yang berintegriti untuk menjelaskan kualiti pelajar tersebut. Sebab cikgu tak ada sebab untuk memberikan markah yang tidak munasabah. Sebab cikgu tak ada kepentingan, memang dia datang sekolah untuk mengajar. Jadi kalau lemah, kalau bagus. Jadi benda tu agak jauh lah bagi saya, jauh sangat. Macam mana kita nak capai? Dan saya fikir sampai kepada peringkat kita sebagai kurang-kurang macam ustaz lah kan. Ialah apa yang aku nak ceramah pada orang kalau tanpa agama, tanpa Tuhan, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, mereka boleh berintegriti melakukan kerja. Di Finland tak ada punch card. Kalau cikgu tak ada kelas, maksud dia katalah cikgu mengajar pukul 9 hingga 10, lepas tu pukul 10 sampai 12 dia tak ada kelas, dia tidak perlu berada di sekolah. Dia boleh berada di rumah, dia boleh berada di town, dia boleh ada di mana-mana saja, asalkan waktu yang dia kena mengajar tu dia kena ada lah dekat sekolah. Dan juga kalau ada mesyuarat. Tapi semua perkara berjalan macam biasa. Tak ada siapa yang nak menipu, khianat pada kerja. Maka kita kena fikir betul-betul balik. Bagi saya di Malaysia, kita mungkin macam mana ya, kita kena diam. Maksud dia kena menghentikan bergaduh, berbalah, isu benda-benda semua. Diam, muhasabah dan semua orang repair diri masing-masing. Sebab kita sakit. Kan? Kita sakit. Ramai-ramai. Sakit berjemaah. Allah Akbar. Allah Ustaz, saya terkesima bila Ustaz cerita tentang integriti sistem pendidikan di Finland.